Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam salah satu kuliah daripada Tirmizi Center. Dan pengajian kita malam ni ialah pengajian sambungan huraian kitab Al-Adabul Mufrad, Adab Mufrad, yang dikarang oleh Imam yang terkenal, Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan kita sampai pada bab yang ke-8, iaitu bab la'anallahu man la'ana walidayh, iaitu bab Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaknat kedua ibu bapanya. Dan laknat ini adalah asalnya daripada perkataan menjauhkan daripada rahmat. Kata para ulama, laknat ni ialah di akhirat ialah azab, di dunia pula ialah ditarik keberkatan ataupun dijauhkan daripada rahmat. Maka bab ini menunjuk kepada ataupun menekankan kepada sikap anak-anak yang sampai ke tahap bukan hanya derhaka biasa, tapi melaknat dan mendoakan keburukan. Bila seorang tu melaknat orang lain, bermakna dia seolah-olah menginginkan keburukan kepada orang yang tersebut. Jadi adakah masuk akal seorang anak akan melaknat ibu ayahnya, kan? Jadi satu benda yang pelik. Namun begitu, derhaka kepada ibu dan ayah ni berlaku, dan sepanjang zaman kita dapat lihat contohnya. Di zaman kita dapat lihat dalam berita-berita, di ada akhbar ataupun di kerja televisyen, adanya orang-orang yang tidak berakhlak dengan ibu ayah dan sanggup juga sampai ke tahap na'udzubillah mencederakan, apatah lagi melaknat. Dan viral video-video yang ada budak kecil tu pukul mak dia. Jadi benda ni berlaku. Jadi kita diingatkan oleh bab ini tentang Allah SWT menurunkan laknatnya kepada orang yang buat demikian, satu benda yang merugikan dunia dan akhirat. Hadis disebut ni, Imam Al-Bukhari mengatakan, haddatsana Amr bin Marzuq qala akhbarana Syu'bah al-Qasim ibn Abi Bazzah an Abi Tufail annahu qala su'ila Ali radhiyallahu anhu. Dalam sanad ini, dalam rantaian periwayat ni, ada nama-nama yang terkenal, antaranya seperti Imam Syu'bah, Syu'bah bin Hajjaj, ulama kurun kedua hijrah, yang merupakan di antara ulama yang cukup teliti dan ketat dalam menapis hadis dan juga mengkategorikan periwayat. So, Imam Syu'bah ni imam yang terkemuka kalau dalam ilmu hadis. Antara ilmu yang dipelajari adalah ilmu al-jarh wa ta'dil, itu ilmu kritikan periwayat. Maka Imam Syu'bah antara tokoh besar dalam ilmu ini, dan di bawah dia ada dua murid dia yang besar yang terkenal. Ramai yang hebat, tapi ni Syu'bah ni terkenal dengan dua murid dia, iaitu pertama Abdul Rahman bin Mahdi, dan yang kedua Yahya bin Sa'id Al-Qattan. So tiga orang ini, atau tiga alim ini, tiga imam ini merupakan imam yang terkenal dalam mengkategorikan periwayat. Jadi Imam Syu'bah di sini, kemudian ada nama satu lagi, nama yang kita boleh highlightkan juga, ialah Abu Tufail. Nama Abu Tufail. Abu Tufail kita dalam kelas Syama'il Muhammadiyah kita akan jumpa dalam bab pertama. Ada nama Abu Tufail. Abu Tufail ni adalah keistimewaan dia ataupun kelainan dia ialah dia sahabat yang akhir sekali meninggal. Sahabat yang akhir sekali meninggal di kalangan semua sahabat. Nama dia, gelaran dia Abu Tufail. Nama dia Amir bin Wathilah. Gelaran dia Abu Tufail. Dan dia meninggal pada tahun 110 Hijrah. 110 Hijrah. Maka dia adalah di antara sahabat yang akhir, ataupun dia lah yang paling akhir meninggal di kalangan para sahabat. Maka sampai ke tahun itu masih ada lagi sahabat, iaitu dia,
Dan dalam Syama'il Muhammadiyah kita dapati beliau menyebut bahawa ketika beliau menceritakan sifat Nabi, beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah, aku telah melihat Rasulullah, kan, wa ma baqiya ala wajhil ard, tidak ada lagi di atas muka bumi ini seseorang yang pernah tengok Rasulullah melainkan aku. Kenapa dia cakap begitu? Kerana waktu itu memang dia akhir sekali hidup, di hujung hayat dia ataupun di akhir zaman sahabat yang terakhir. Dan dia kata Rasulullah ni kana abyadha malihan muqassada. Itu hadis dalam Syama'il Muhammadiyah bab pertama, hadis yang sebelum akhir. Dia kata Rasulullah ni elok rupa parasnya, putih elok rupa parasnya, dan juga sesuai semua tubuhnya, manis wajahnya, indah dan sesuai semuanya. Abu Tufail ni dalam riwayat kita ni, dia kata dia ambil hadis daripada Ali, iaitu Sayyidina Ali. Bermakna dia antara sahabat yang kecil. Maksudnya di zaman Nabi dia kecil, maka lepas tu dia junior lah, maka dia ambil hadis daripada senior-senior. Itu maksud dia. Maka sahabat meriwayatkan pada sahabat, benda biasa. Jadi dia kata Sayyidina Ali disoal. So hadis nak beritahu Sayyidina Ali disoal. Persoalan ni kata ulama, persoalan yang timbul di zaman beliau kerana adanya musuh-musuh Islam yang ada di antaranya yang jahat, di antaranya yang ta'assub, yang mendakwa Sayyidina Ali ni ada ilmu lain daripada para sahabat. Jadi di sini persoalan ni sentiasa timbul. Maka ada orang tanya Sayyidina Ali. Soalan ni antaranya ialah hal khassakumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah Nabi pernah khususkan kamu? Sebagai riwayat menyebut merahsiakan kepada kamu sesuatu, bisyai'in, dengan sesuatu lam yakhussa bin nasa kaffah, yang orang lain semua tak ada, sahabat lain tak ada, Ali seorang je ada tak? Maka Sayyidina Ali jawab dengan jelas, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai' lam yakhussa bihin nas. Tak ada, ini semua tak betul. Ini dakwaan ni semua tak betul. Aku sama macam orang lain, sahabat lain. Tapi dia sambung bawah tu, illa, kecuali. Maksudnya apa? Maksud kalau kau nak kata ada benda yang aku dapat yang orang tak dapat, mungkin beberapa benda yang aku dapat yang mungkin orang lain tak tahu, tapi aku sebarkan juga. Maksudnya tak ada benda rahsia. Kan macam Abu Hurairah, dia hafal hadis lebih daripada sahabat lain. Tapi akhirnya semua sahabat tahu hadis Abu Hurairah. Kan? Sayyidina Umar tahu benda daripada Nabi. Akhirnya semua orang tahu daripada Nabi. Jadi ada sahabat, so kita panggil pada ilmu hadis, ada tak semua sahabat tahu semua hadis. Kan? Tak semua, bukan setiap seorang sahabat tu tahu semua hadis. Bukanlah setiap seorang sahabat tahu semua hadis Nabi. Sahabat ni sekian jumlah, sahabat ni ditemui dalam kitab banyak ribu, yang ni pula ratus saja, yang ni pula puluh saja, yang ni pula satu saja ditemui gitu. Jadi setiap sahabat tidak semestinya tahu semua hadis, itu biasalah. Tetapi semua sahabat memang menerima semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So hadis Nabi ni semua diterima oleh para sahabat, berbeza-beza jumlahnya masing-masing. Maka sudah pasti, sebagaimana ada hadis yang Ibnu Umar saja tahu, Ibnu Abbas saja tahu, Umar saja tahu, Abdul Rahman bin Auf saja tahu, mesti ada hadis yang Sayyidina Ali saja tahu pada permulaan tu. Kan macam Ibnu Abbas kan dia semayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah makcik dia Maimunah, isteri Nabi. So dia lah nampak first hand benda tu. Lepas tu dia beritahu orang. So dia jadi tak rahsia. Khadijah dapat pasal Gua Hira, dia lah first dapat pasal Gua Hira. Akhirnya semua orang tahu. So itu biasa. Maka di sini Ali kata, kalaulah nak kata aku dapat sesuatu, ialah benda-benda yang aku simpan dalam bekas pedangku ini. Maksudnya sarung pedang. Dia simpan beberapa yang hadis yang dia dapat, yang dia salin. So ini antara hadis ni antara bukti bahawa sahabat telah mula menulis hadis, walaupun tak ramai. Tidak nafikan ramai sahabat yang menghafal. Ada yang menulis seperti Sayyidina Ali di sini, seperti juga hadis khutbah Nabi di hari Arafah, khutbah Nabi kan, iaitu di padang Arafah, iaitu khutbah Abu Shah, Abu Haji dia, Abu Shah. Kemudian
Abdullah bin Amr bin As tulis hadis, Nabi izinkan. So ini Sayyidina Ali. Maka dia kata, yang ni, dia pun keluarkan satu lembaran kecil yang disimpan, digulung macam mana tu, dia keluarkan, ini yang aku, dan tertulis di situ, tertulis hadis tu. So sebenarnya dia tulis hadis, tapi tak banyak, tak ramai. Apa yang ditulis? Ada beberapa perkara, ada 4. La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat, pertamanya orang yang menyembelih bukan kerana Allah, seperti di zaman sebelum Islam, berhala dan sebagainya, dan seterusnya mungkin di zaman-zaman lepas tu, dan dibimbangi orang yang memuja dan sebagainya. La'anallahu man saraqa manar al-ard. Allah melaknat orang yang mencuri sempadan-sempadan tanda-tanda bumi. Maksudnya apa? Maksud ini ialah mencuri ni melanggar atau merampas. Maksudnya apa? Maksudnya orang ni merampas tanah orang lain. Dia mengubah sempadan, menyebabkan sebahagian milik orang lain dapat dekat dia, ataupun semua dapat dekat dia. So cerita mengubah manar al-ard, maksudnya tanda-tanda besar bumi ni, maksud tanda-tanda sempadan ni. Sebagai orang tanya kepada para ulama zaman sekarang, adakah maksudnya pembangunan yang merobohkan bukit-bukit dan sebagainya? Bukanlah maksud begitu. Tapi apa sahaja yang dirampas, tanah, maksud mengubah sempadan, tanda-tanda besar bumi, maksud mengubah sempadan milik orang lain kepada milik dia. So merampas tanah milik orang lain, maka Allah laknat. Maksudnya mencuri, merampas. La'anallahu man la'ana walidayh. Dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua ibu bapanya. Memang satu dosa yang besar. Derhaka, sedikit saja Allah sebut dalam Quran, uff, iaitu kata-kata yang bunyi yang menunjukkan tak puas hati, bunyi. Dan uffin ni maksudnya satu bunyi, tidak semestinya perkataan, apatah lagi perkataan dan perbuatan. Maka Allah melaknat. La'anallahu, dan keempat, la'anallahu man awa muhditha. Dan Allah melaknat orang yang melindungi orang yang membuat bid'ah ataupun membuat dosa besar dan kejahatan, maka dilarang untuk melindungi. Kata ulama, melindungi ini bukan maksud semata-mata ada, contohnya kita ada tempat berlindung, kita lindungi orang yang buat bid'ah ni, bukan, tak mesti begitu. Tapi membantu, menyokong, simpati juga dibimbangi masuk dalam bab ni. Iaitu orang yang muhdith, iaitu orang yang buat kita panggil muhdatsatil umur. Maksudnya benda-benda yang melanggar syariat atau menokok nambah syariat, menyebabkan orang ramai sesat. Maka orang sebegini tidak boleh dilindungi atau disokong atau dikesian oleh orang beriman. Itu maksud dia. Ahdatha yuhdisu, kan? Dia, kita kata, orang kata apa, dia buat satu kejahatan yang menyebabkan orang ramai sesat, kemudian kita pula pergi sokong dia, maka Allah laknat orang macam tu. Orang yang boleh lindungi, patut kita lindungi orang yang dizalimi. Orang yang buat baik, orang yang baik, kita sokong. Dia kita sokong orang yang buat bid'ah, yang buat kesesatan. Dan bid'ah ni kena hati-hatilah. Bukan sebagian orang zaman sekarang mudah membid'ahkan sikit-sikit. Bid'ah ni bukanlah. So kita ada buku, boleh ambil buku, kita promote buku Ustaz Abdullah. Nak tahu maksud bid'ah ni panjang cerita. Ada kan buku dia warna hijau tu. Kita promote buku sikit lah. Ustaz Abdullah Din tengok lah. Apa abang Ustaz? Ni buku Ustaz ni. Buku ni karya Ustaz Abdullah bin Din dan Ustaz Ahmad Usam, anak mantan Mufti Kedah, Datuk Muhammad Badruddin. Kita boleh tunjuk dekat kan? Kita dekatkan kita. Boleh? Nampak? Fahami bid'ah, jauhi perpecahan. Ini dalam ni diterangkan dengan cantik bid'ah tu apa, bid'ah tu datang asal daripada mana, bid'ah tu macam mana, pembahagian bid'ah ada berapa. Jadi janganlah ada seorang setengah orang ni membid'ahkan benda yang tak bid'ah, kemudian dia labelkan orang semua ahli bid'ah, dan dia ambil hadis ni pula, dia kata hadis ni jangan sokong orang bid'ah. Jadi dia habis salah faham daripada awal.
kan, sebab dia salah bid'ah kan. Dan taklah pula kita kata bid'ah ni tak ada langsung. Sebab tu setengah orang dia, bila kita tegur dia, janganlah mudah membid'ah kan. Jadi dia marah kita balik. Dia kata, pada ustaz bid'ah ni ada ke tak? Saya pernah orang tanya begitu. Saya kata mestilah ada. Nabi sebut, adalah. Tapi nak membid'ahkan tu kena hati-hati. Jadi dia kita panggil apa? Dia menyangka kita berhati-hati sampai tak berani nak bid'ahkan benda yang betul-betul bid'ah kan. Jadi dalam buku ni cukup baik ni. Buku ni kita pernah daurahkan 3-4 jam, dan kita pernah jemput Ustaz Abdullah bin Din untuk daurahkan sama buku ni, dan akan datang insya-Allah Tengok Center akan jemput lagi Ustaz Abdullah bin Din daurahkan, dan buku baru dia pun akan keluar. Jadi kita minta buku-buku sebegini dibaca. So tajuk cantik, fahami bid'ah, jauhi perpecahan. Jadi kalau kita faham, kita tak berpecah. Itu maksud dia. Baik. Kemudian hadis lepas tu, hadis bab ke-9, hadis ke-18. Bab disebut sini birru walidayhi. Betul ya? Ada ya situ. Ya birru kan? Walidayhi. Tak ada huruf ba depan tu. Birru walidayhi. Ada ya sebelum ba. Ada. Tak ada ada ya kan? Betul. Ya birru walidayhi ma lam yakun ma'siyah. Iaitu sebab seorang itu berbuat baik kepada ibu bapanya selagi tidak dalam perkara maksiat. Maka kata ulama, bila kita baca bab buat baik kepada mak ayah ni, semuanya dalam kurungan mesti ada perkataan yang kat hujung tu. Sebab tu Imam Bukhari buat bab ni cantik. Bab ni memahamkan kita semua benda, iaitu selagi tidak maksiat. Itu kita bawa ke mana-mana. Mesti taat mak ayah, mesti buat baik, mesti selagi tidak maksiat. So selagi tidak maksiat ni satu syarat yang walaupun tak disebut tapi kita kena sebut. Sebab tu dalam bab-bab sebelum ni kan, kita dah bab ke-9, bab ke-8, 7, 6 semua tak sebut benda ni, tapi dah terkandung dalam tu, faham sendiri. So tak payah orang nak tanya banyak kali, tapi ustaz kalau mak ayah sobat ni benda salah, tak payah tanya. Ni telah dipahami, selagi mana tidak maksiat kena berbuat baik dan taat dan sebagainya. So cantik bab ni, berbuat baik kepada mak ayah selagi tidak melanggar perintah Allah. Hadisnya, Hadatsana Muhammad bin Abdul Aziz qala hadatsana Abdul Malik bin Khattab Ibn Ubaidillah bin Abi Bakar al-Basri laqituhu bir-Ramlah. Dia kata aku jumpa rawi dia dekat Ramlah. Ramlah ni dalam bahasa Arab ada beberapa tempat nama Ramlah, tapi yang popular ni adalah di Palestin. Ini tempat dia di Palestin. Qala haddatsani Rashid Abu Muhammad an Syahr bin Haushab. Syahr bin Haushab adalah rawi yang ulama bincang panjang dari segi kedudukannya diterima atau tidak. Dan Imam Al-Bukhari menerimanya secara umum, dan sebab tu hadis-hadis tu dimasuk dalam kitab dia. Anak Ummu Darda daripada Abu Darda. Ummu Darda itu adalah isteri kepada Abu Darda. Isteri Abu Darda. Dan ketika dia kahwin tu, dia ada anak yatim. Dia anak yatim, dia kahwin dengan Abu Darda. Dan dia kata, aku nak jadi isteri kamu di dunia dan akhirat, dia kata dekat Abu Darda. Abu Darda ni seorang sahabat yang terkenal lah, sahabat yang zuhud, yang pada pandangan dia, dia tak mau kekayaan. Sebab dia kata sebelum masuk Islam dia ni peniaga. Lepas tu dia kata lepas dia masuk Islam, dia kata tak dapat cari titik pertemuan antara ibadat dengan berniaga. Itu bagi dia lah. Jadi businessman mungkin tak apa setuju ayat tu, orang berniaga kan. Dia kata apa salah Ustaz dia. Kita panggil macam ni lah, soal zuhud, soal kaya, soal hidup senang susah ni, ataupun soal kesederhana ke hidup mewah, mengikut pertama kemampuan dan keselesaan. Ada orang dia hidup mewah dan dia ingat pada Allah. Ada orang dia kata aku nak hidup sederhana, dan ada orang dia hidup lebih pada sederhana. So ini terpulang kepada individu. So sebagaimana di kalangan sahabat ada yang kaya, ada juga yang sederhana dan miskin dan zuhud seperti Abu Darda. Dia kata ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi-tis'. Rasulullah pesan kepadaku 9 perkara. Abu Darda kata Rasulullah pesan kepadaku 9 perkara. Pertama, la tusyrik billahi syai'a wa in qutti'ta aw hurriqta.
Jangan syirik kepada Allah sekali-kali, jangan syirik. Walaupun kamu dibunuh dan dipotong-potong cincang badan kamu atau dibakar. Ini maksudnya satu tahap tinggi. Kita sedar bahawa taqiyah ni dibolehkan kalau dalam keadaan terpaksa. Taqiyah maksud berpura-pura. Berlaku di zaman awal Islam kan, dia ada sahabat yang tak tahan dengan siksaan, tapi hati dia beriman, tapi mulut ni dia kena cakap untuk lepaskan siksaan kan, Ammar bin Yasir antara dia. Jadi soal hati iman, soal mulut ni boleh nak mengelakkan daripada sakit atau nyawa terancam, kita cakap benda lain. Jadi dia panggil hati beriman, tetap beriman. Tapi tahap yang tinggi apa? Mati kerana disiksa di jalan Allah SWT. Maka Nabi pesan kepada Abu Darda, jangan syirik kepada Allah walau apa jadi kepada kamu. Maka syahidlah, dipotong, dicincang, dibakar. Dan para sahabat melalui semua tu, dan umat Islam juga melalui semua tu. Yang kedua, wala tatrukanna as-salat al-maktubah. Jangan sekali-kali tinggal solat fardu muta'ammidan, sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu zimmah. Siapa yang tinggal dengan sengaja, maka perlindungan Allah tu jauh daripada dia. Perlindungan ni pertama kata ulama perlindungan dunia, iaitu dia tidak dihukum mengikut undang-undang Islam yang boleh hukum orang yang tak semayang. Kemudian dia juga terlepas daripada laknat Allah di dunia dan juga dosa ataupun neraka di akhirat. Maka dia kena jaga semayang. Kalau tak jaga, maka habislah perlindungan tersebut. Macam dalam hadis yang lain, Nabi sebut seorang sembahyang subuh, dia berada dalam perlindungan Allah. Maka jangan fala tukhfiru, maksud jangan rosakkan ataupun jangan langgar perlindungan tersebut. So langgar perlindungan tersebut tu ada dua makna dalam hadis yang lain tu. Pertama, langgar orang tu sendiri, dia dah dapat perlindungan Allah, maka dia jangan buat benda yang salah. Yang kedua, orang lain jangan kacau orang yang sembahyang. Jangan dia akan ganggu orang yang Allah lindungi. Sebab tu dia panggil jangan buat kejahatan kepada orang beriman, kerana Allah murka. Itu maksud kerana Allah jaga. Baik. Kemudian wala tasrabanal khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Jangan sekali-kali minum arak, ia kunci segala kejahatan. Maklumlah, minum arak membuka kepada semua kejahatan. Kita baca kisah-kisah dalam masyarakat, kisah-kisah dalam buku-buku terdahulu, semuanya mula dengan arak. Wa ati' walidaik. Ini dia punya point dia. Dan taatlah kedua ibu bapa kamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Dan sekiranya mereka menyuruh kamu keluar daripada dunia kamu, maka keluarlah untuk mereka. Maksudnya apa ni? Kata ulama, keluar daripada dunia maksud keluar daripada keadaan tertentu. Maksudnya suruh pergi mana-mana, suruh buat apa, itu maksud keluar daripada keadaan. Jadi bila kita dah duduk dalam keadaan macam ni, kita buat contoh kerja, so mak ayah suruh tukar kerja contoh. So keluar dunia tu keluar keadaan, maka taatlah. Maksudnya benda yang berat sebagai satu contoh kepada taat. So taat ni kita panggil apa? Taat ni benda yang bila melibatkan benda yang ringan dia mudah, bila melibatkan benda yang besar dia makin payah. Maka Nabi bagi satu keadaan, walaupun ibu bapa kamu suruh kamu keluar daripada dunia kamu yang kamu sedang ada sekarang, maksud kehidupan, keadaan, tempat, apa lagi yang berkaitan, kita boleh katakan dunia, keadaan, situasi, maka keluarlah kalau boleh. Kerana ini adalah ketaatan. Jadi kalau tak boleh, negotiate lah, bincang elok-elok kan. Macam tengok TV masuk kita. Itu contoh kecil lah kan. Tengok TV, ataupun nak pergi satu tempat, mak kata jangan pergi tempat ni. So dia keadaan, mengubah keadaan. Dan lebih berat lagi macam yang kita akan jumpa contoh lepas ni, iaitu nak pergi berjihad, nak balik jaga mak. Tinggalkan jihad yang fardu kifayah tu, jaga mak dan ayah. So mana dia panggil apa? Walaupun mereka menyuruh, sebelum ni kita jumpa kata-kata Ibn Abbas kan, walaupun mereka menzalimi kamu. Maksudnya bukan menzalimi syarak, tapi menzalimi macam
kasar, tegas, kena taat juga. Itu maksud dia. Kalau boleh, itu maksud. Kalau tak boleh, maksudnya pandai-pandai runding lah. Itu maksud dia. Kan? Nanti kita akan lihat macam mana Sa'ad bin Abi Waqqas dengan mak dia tak mau masuk Islam tu. Sebelum tu kepada Abu Hurairah pun mak dia kata awalnya tak mau masuk Islam. Jadi benda ni kena dikendalikan dengan begitu teliti. So poin utama dia suruh keluar. Dia suruh pergi. Maksudnya berat untuk kita buat. Itu maksud. Sini pesan kepada Abu Darda. Kemudian wala tunazi'anna, itu poin dia itu je lah. Tapi yang lain-lain yang lagi 8 tu berkaitan dengan semua tajuk. Wala tunazi'anna walatal amr. Jangan bersaing dengan pemimpin. Wa in ra'aita annaka anta. Walaupun kamu rasa kamu tu layak memimpin. Maksudnya mengelak daripada teringin, dipanggil cintakan kepimpinan, cintakan jawatan. Rasa nak ganti pemimpin yang ada. Jadi ini dipanggil apa? Untuk kestabilan masyarakat, untuk tawadhu', untuk pemimpin yang dilantik itu betul-betul layak, seperti mana para khalifah yang tak mau kepada kepimpinan. Jadi ini pesanan kepada Abu Darda. Kemudian wala tafrir min az-zahf. Jangan lari daripada medan perang. Maksud antara dosa besar kita ambil sebelum ni ialah lari daripada medan perang. Wa in halakta wa farra ashabuka. Walaupun kamu nampak keadaan tu dah makin teruk dalam peperangan tu dan orang lain lari, kamu jangan lari. Itu pesanan. Kan? Wa anfiq min tawlika ala ahlika, dan dermakanlah, sedekahkanlah, belanjakanlah daripada taul. Taul ni adalah kekayaan. Kan? Kepada keluarga. Sebab tu ulama dalam banyak hadis dan juga ulama juga menyebut bahawa di antara pahala yang besar ialah kita berbelanja untuk keluarga. Kan? Maksudnya utamakan ataupun lebihkan. Ia adalah sebahagian daripada pahala. Yang kat sini punya wife, Isteri, anak-anak, keluarga. kalau dia wife saja bukan. Betul. Maksudnya keluarga, bermula pada isteri. Wala tarfa' asaka ala ahlik, dan jangan angkat tongkat kamu ke atas keluarga kamu. Dia ada beberapa lafaz riwayat hadis ni, ada kata an, ada kata ala. Maksudnya apa? Maksudnya jangan pukul. Jangan pukul keluarga kamu. Pukul ni kata ulama dibenarkan, tetapi elok tak dibuat. Dalam Quran pun ada wadribuhunna, boleh pukul kalau ada yang nusyuz dahaka, isteri dahaka. Kemudian dalam hadis disebutkan anak yang tak sembahyang boleh pukul 10 tahun. Tapi Rasulullah tak pernah pukul khadam atau isteri atau apa saja. Kata para sahabat, Nabi hanya gunakan tenaga untuk pukul di medan perang saja. Itu maksud dia. Jadi kata ulama, benda yang dibenarkan tapi tak digalakkan ialah pukul. Itu maksud. Jangan pukul keluarga. Tapi dalam masa yang sama, wa akhifhum fillah. Jadikanlah mereka takut kepada Allah. Jadi seorang ketua keluarga, dia mesti memimpin keluarga dia ke arah takutkan Allah SWT, soal solat, soal ibadat dan sebagainya. Jadi ini 9 pesanan Abu Darda, cantik pesanan-pesanan ni. Yang bab kita nak ambil itu ialah bab ibu bapa tadi, maksudnya mak ayah tadi. Baik. Kemudian hadis ke-19, Imam Bukhari mengatakan hadatsana Muhammad bin Katsir qala hadatsana Sufyan an Atha ibn Sa'ib an abihi an Abdullah bin Amr. Ini Allah bin Amr al-As yang kita katakan tadi, dia menulis hadis. Bahkan dia tulis dan dia dapat izin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab-kitab Sunan, dia datang mengadu kepada Rasulullah. Ada orang kata kepada dia, kamu tulis semua yang Muhammad kata, sedangkan Muhammad ada waktu dia redha dan waktu dia marah. Maka dia sedih, dia jumpa Rasulullah. Nabi kata, tulislah semua yang datang daripada mulut ini adalah kebenaran. Jadi dia dapat keizinan khas. So Abdullah bin Amr, Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari pernah berkata, aku hafal banyak hadis, tapi Abdullah bin Amr lagi banyak, sebab dia menulis dan aku tidak menulis. Ini ulama bincang panjang juga kata-kata ni, betul ke macam tu? Ataupun itu sebahagian daripada pendapat Abu Hurairah. Sebab kalau ikutkan hadis yang paling banyak Abu Hurairah
Jadi Abu Hurairah nak menekankan soal dia menulis tu. Abdullah bin Amr menulis. Maka berkemungkinan maksudnya sepatutnya dia lagi banyak hadis. Kalau banyak pun tak heran. Itulah ayat dia. Tapi sebenarnya yang paling banyak Abu Hurairah yang ditemui dalam kitab-kitab hadis, yang hafal hadis berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada kesungguhan dia. Baik, Abdullah bin Amr kata, ja'a rajulun, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ji'tu ubayyi'uka 'ala al-hijrah. Rasulullah, aku datang untuk berbai'ah kepadamu untuk hijrah. Wa taraktu abawayya yabkiyan. Aku tinggal dua ibu ayahku sedang menangis. Jadi maksud sekarang ni mana yang lebih utama dalam keadaan ketika itu? Maka Nabi ajar dia, irji' ilaihima fa adhikhuma kama abkaitahuma. Balik, jadikan mereka ketawa sebenarnya kau telah buat mereka menangis. So ini ayat yang cantik, ayat yang beri panduan kepada kita. Sebenarnya kata Ibn Abbas juga dalam kitab ni, ada nanti kita akan jumpa macam mana tangisan ibu dan ayah tu dianggap bahaya bagi seorang anak, takut derhaka. Di sini sebutkan jadikanlah mereka gembira. So ini antara satu panduan kalau orang tanya kita macam mana nak dianggap berbakti kepada ibu ayah. Maka ini dia punya antara kaedah dia. Jadikanlah mereka ketawa dan gembira dengan hidup mereka. Maksudnya dalam hidup ni mereka seronok dan gembira. Itu maksud dia. Jadi luaslah dia panggil cara berbakti kepada ibu dan ayah. Terus setengah orang dia ingat macam dia sebagi duit dekat mak ayah, tapi dia menyakitkan hati mak ayah kan. Bukan soal duit dia nak kan, bukan soal duit, yang soal yang nak dia kenaki tu. Baik. Kemudian hadis lepas tu, hadatsana Ali bin al-Ja'di qala akhbarana Syu'bah lagi kita jumpa an Habib bin Abi Thabit annahu qala sami'tu Abul Abbas al-A'ma an Abdullah bin Amr lagi qala ja'a rajulun. Jadi dalam kitab-kitab hadis, bila ada perkataan rajul ni atau imra'atun atau siapa atau syekh, ia maksud nama-nama yang tak disebut siapa. So ni ulama suka kaji benda ni. Kalaulah jumpa, maka sebagai ulama kata yang datang ni nama dia ialah Jahimah bin Al-Abbas. Jahimah bin Al-Abbas. Ini perbincangan dengan ulama lah. Nama dia Jahimah. Tak apa. Jahimah. So hadis Jahimah ni ada banyak lafaz dan merujuk kepada ibu dan ayah. Baik. Dari sini lelaki datang kepada Rasulullah dan ingin berjihad. Ketika ini jihad kata ulama fardu kifayah. Sebab itu diberi pilihan ataupun dipilih oleh Rasulullah. Faqal ahayyun walidak. Maka Nabi disebabkan tentera dah mencukupi, Nabi kata kepada dia, adakah ibu bapa kamu masih hidup? Maka dia kata na'am, ya. Maka Rasulullah kata fa fihima fajahid. Balik kepada mereka, berjihadlah pada mereka. Jadi ayat ni tak mungkinlah balik berjihad mak ayah pula, nak lawan mak ayah ke apa kan. Lebih perang mak ayah pula kan. Bukan macam tu maksud dia kan. Maksud tu tersirat lah. Maksudnya berjihad dengan maksud berusaha bersungguh-sungguh dengan segala kekuatan dan kemampuan untuk mentaati Allah. So jihad, dia panggil jihad yang ada macam-macam jenis. Kan orang sebut jihad perniagaan, jihad dalam politik, jihad dalam apa ni, melawan hawa nafsu, jihad semua. Maknanya ulama mengatakan bila mak dan ayah masih hidup, buatlah sehabis mampu untuk berbuat baik kepada mereka. Seolah kau berjihadlah sungguh-sungguh. Maksudnya buat sepenuh tenaga supaya mereka gembira. Itu maksudnya. Itu sebenarnya telah dapat menggantikan keinginan kamu untuk pergi berperang. Sebab apa? Sebab perang tu tak diperlukan. Dan dia apa ni, walaupun ada ayat yang menyebut suruh pergi perang, tapi keadaan pada waktu itu ialah fardu kifayah. Sedangkan mak dan ayah kena jaga setiap masa, lebih utama.
Jadi ayat yang cantik, berjihadlah pada mereka. Jadi ini juga memberikan kita satu gambaran yang cantik bagaimana ulama mengatakan kalau nak buat baik kepada mak ayah tu, kita panggil bersungguh-sungguh, pulun, bersungguh-sungguh. Hasil daripada hadis ni. Jadi kita ni ada banyak kekurangan lah kan. Kita cuba baiki. Bila Nabi sebut berjihadlah, maksudnya buatlah sepenuh kemampuan kamu untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi ini penting. So kita ambil pelajaran untuk baiki kelemahan dan kekurangan kita tentang ibu dan ayah kita pada yang masih hidup. Baik. Kemudian bila kita bersama ayah masih hidup semua ni, maka betapa besarnya Imam Bukhari nak bawa bab lepas ni ialah betapa besarnya peluang masuk syurga bagi orang yang masih mempunyai mak dan ayah, dan betapa ruginya kalau ada mak dan ayah tapi tak jaga dengan baik, seolah-olah dia tak dapat masuk syurga, sedangkan syurga tu ada pada mak dan ayah. Bab ke-10, bab man adraka walidayhi falam yadkhulul jannah, ialah orang yang bertemu mak ayahnya, maksudnya dia mak ayah dah tua, dia umur panjang dan dia sempat berpeluang menjaga mereka. Itu maksud dia. Umur mak ayah panjang, masih hidup, dia dah dewasa, mak ayah masih hidup, peluang untuk dia berbakti, tetapi dia tak gunakan peluang, maka dia tak masuk syurga. Rugilah dia kerana peluang di depan mata. Imam Bukhari mengatakan hadatsana Khalid bin Makhlad qala hadatsana Sulaiman bin Bilal qala hadatsana Suhail an abihi an Abi Hurairah. Abihi itu maksudnya Abu Saleh. Suhail anak Abu Saleh. An Abi Hurairah, Abu Hurairah terkenal tadi. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala raghima anfuhu raghima anfuhu raghima anfuhu. Raghima anfuhu maksudnya berdebu dah hidung. Maksudnya hidung ni macam kena debu, kena tanah atau menjatuh ataupun hina. Satu perumpamaan atau diumpamakan orang itu rugilah dia, sangat-sangat rugi, sangat-sangat hina. Orang ni, Nabi kata manusia ni sangat rugi, sangat rugi, sangat rugi. Maka mereka berkata, Rasulullah, siapa orang tu? Kan macam kita kata, ish, teruk betul dia ni. Betul tanya, siapa dia Ustaz? Itulah. Dia ulang banyak kali tu. Ish, dia ni memang tak boleh pakai. So dia siapa? Maka Nabi bagi sifat. Nabi kata, man adraka walidai indahul kibar. Bagaimana orang yang mak ayah dah tua, masih hidup dan dia sempat untuk jaga, au ahadahuma, ataupun salah seorang, dua-dua salah seorang, dakhalan nar, tapi dia masuk neraka juga. Inilah orang yang paling rugi, paling hina, sebab mak ayah dia adalah peluang dia untuk berbakti, untuk masuk surga, tapi dia still tak buat, maka dia masuk neraka. Maka inilah orang yang paling rugi. Kan? Maksud orang yang paling rugi adalah orang yang peluang ada di depan mata tapi tidak digunakan. Itu maksud dia. Kan? Sama juga macam sebagai hadis lain menyebut rugi orang yang datang Ramadan dan habis macam tu saja dan tak diampunkan. Jadi makna kita sekarang ni berdepan dengan peluang-peluang. Sebab itu ulama kata di waktu pagi adalah waktu untuk kita berzikir, tetapi ada ramai manusia yang tinggalkan, maka terlepas peluang. Dan ada waktu yang disebut sebagai waktu yang dihadiri malaikat, Al-Quran Al-Fajr, Quran bacaan di waktu subuh. Kemudian ada waktu sahur, manusia mungkin tidur. Kemudian ada waktu-waktu tertentu hari Jumaat, contohnya Allah beri peluang. Adapun tempat tertentu seperti Mekah dan Madinah, Allah beri peluang gandaan solat. Tapi orang-orang yang dapat peluang ni tiba-tiba tak sibuk dan tak buat, ataupun tak merebut peluang tersebut. Kan? Contoh lagi, bila Allah beri kita harta, kan, macam dalam Nabi kata antara sedekah yang paling baik ialah anta sadaqah wa anta sahihun syahih. Sedekah yang paling baik antaranya ialah kamu sedekah ketika kamu sihat dan sayang duit. Itulah pengorbanan yang sebenar, bukan ketika kamu dah mati dan tinggalkan semua. Kan? Kemudian ada banyak lagi contoh, bulan-bulan haji, kan, awal Zulhijjah. Jadi bila peluang sudah berganti ni, ulama kata Allah
berikan keistimewaan kepada beberapa tempat, beberapa waktu, beberapa manusia seperti Nabi dan Rasul, maka rugilah orang yang sempat bertemu dengan semua benda ni tapi dia tak ambil peluang. Itu maksud dia. Kan? Macam waktu mustajab doa hari Jumaat. Ada ulama kata lepas asar hari Jumaat. Sebab tu ramai ulama kita baca kisah dia, dia doa saja lepas asar sampai maghrib, dia tak cakap dengan siapa-siapa. Ambil peluang kan. Tiba-tiba kita tak ambil peluang. So itu dah paling rugi. Satu kerugian. Ilmu juga sama. Bila sekarang ni ramai orang yang ramai kelas-kelas pengajian, banyak kelas pengajian, tapi kita tak ambil peluang, maka semuanya ni kita panggil peluang yang dilepaskan. So ini adalah peluang kita berbakti kepada ibu dan ayah. Jadi orang yang kematian ibu dan ayah kadang-kadang sedih kan. Dia kata kalaulah mak ayah saya masih hidup. Tiba-tiba orang yang mak ayah masih hidup, dia lepaskan peluang. Itu kita panggil melepaskan peluang. Baik. So kita kena hati-hati. Setiap waktu tu ada kebaikan yang kita perlu buat. Bab ke-11 ialah bab man bara walidayhi zadallahu fi umrih. Boleh baca umurih, boleh baca umrih. Mim tu boleh dhammah, boleh mati. Umur maksudnya. Umrih ataupun umurih. Satu lagi baris Amri, boleh baca Amr. Jadi siapa yang buat baik pada mak dan ayah, Allah tambah umurnya. Okey, apa hadis dia? Haddatsana Asbagh bin al-Faraj qala akhbarana Ibn Wahab an Yahya bin Ayyub an Zabban bin Fa'il an Sahl bin Mu'adh an Abi annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man barra walidayhi tuba lahu. Siapa yang buat baik kepada ibu dan ayah, kata Rasulullah, tuba lahu. Tuba ni ulama khilaf. Tuba ni ada yang kata syurga, ada yang kata pohon di syurga, ada yang kata tuba ni segala kebaikan dan rahmat. Maksudnya apa sahaja kebaikan dia didoakan oleh Nabi. Kenapa? Dia buat kebaikan pada mak ayah dia. Kemudian Nabi kata zadallahu azza wa jalla fi umrih. Allah tambah umurnya. Di sini ulama bincang panjang. Tambah umur ni bagaimana? Sebagian ulama mengatakan tambah umur ni adalah keberkatan umur. Sebab ada orang yang dalam masa yang singkat dia boleh buat ibadat yang banyak, dalam umur yang pendek tapi kesan dia banyak hasil yang dia boleh buat. So ini keberkatan umur. Dalam waktu yang sedikit dia boleh dapat pahala yang banyak. Berbeza dengan orang yang umur panjang tapi tak peduli, maka umur dia begitu saja sia-sia. Sebab tu Nabi pujilah hadis yang lain, orang yang sebaik-baik manusia ialah man tala umruhu wa kathura wa hasuna amalu. Siapa yang panjang umur dia dan lebih baik amalan dia. Maksud itulah orang yang terbaik. So umur dia makin lama, masa dia makin lama makin berkat. Sebab tu setengah orang buat iklan kan dalam internet, dalam seminit boleh baca berapa banyak Fatihah kan, dalam seminit boleh baca qul huwallahu ahad berapa kali, dalam sejam boleh baca. So dia macam cuba bayangkan kepada kita berapa banyak kita terlepas dalam waktu yang berlalu. Itu maksud dia kan. Jadi kita memang kita memang leka lah masa kita berlalu. Umur kita tu kita panggil adakah berkualiti dalam masa yang singkat. Macam Abu Hurairah, dia sempat masuk Islam dia sempat dengan Nabi 4 tahun je, tapi 4 tahun dia tu cukup produktif, dapat banyak, cukup berkat. Dia dapat banyak hadis dan dia hafal banyak. Sedangkan na'udzubillah kita bandingkan dengan orang kafir yang jumpa Nabi bertahun-tahun, dia di Mekah dan di Madinah dan tak masuk Islam. So itu dipanggil umur. Kemudian kata ulama, berkat umur tu seperti kita lihat orang yang kita panggil apa, panjang umurnya. Pertama, orang yang umur dia tu masa sehariannya digunakan untuk kebaikan. Yang kedua, umur dia makin panjang, dia makin baik, berubah. Dan kita lihat ialah contoh yang paling jelas ialah para ulama kita yang hidup mereka lebih kurang 50-60 tahun, tapi hasilnya banyak. Tak sampai 60 pun ramai. Dan antara ulama yang meninggal muda seperti Imam Nawawi, karya dia banyak, murid dia ramai walaupun dia tak kahwin. Sebab tu orang berkat
berkat orang yang mengajar sampai tua, ramai murid yang mendoakan. Jadi semua keberkatan umum. So kalau kita kata adakah Allah boleh tambah umur ini, Allah yang lebih tahu. Soal penambahan pengurangan Allah lebih tahu, Allah takdirkan umur kita semua. Banyak ulama suka untuk berbincang soal keberkatan umur. Kita lihat para sahabat, para ulama dan sebagainya, keberkatan umur. Jadi kita panggil apa? Contoh macam orang yang ada harta, bagaimana berkat harta dia bila dibelanjakan dengan cara yang betul, maka itu berkat dia. Maka umur juga begitu, bila digunakan pada benda yang betul. Itu cantik tu maksudnya. Panjang umur itu ada pendapat sebab itu serah pada Allah. Tapi kebanyakan ulama hurai dari segi Allah berikan, Allah tidak sia-siakan umur dia. Itu maksud dia. Maka umur dia berguna. Dan dia dapat dalam masa yang singkat, dia dapat kurniaan Allah yang banyak. Kan? Macam orang yang baca Quran pada setiap hari. Berbeza dengan orang yang tak baca Quran ataupun jarang baca Quran. Baik. Kemudian kita ambil satu lagi bab lah. Kita penting satu lagi bab untuk melengkapkan bab ke-12. Bab tidak boleh minta ampun untuk ayah yang musyrik, yang kafir. Jadi sebab apa? Sebab apa dibincangkan ni? Sebab kata-kata Ibn Abbas yang kita akan tengok lepas ni. Sebab apa? Sebab kita disuruh meminta ampun kepada ibu dan ayah. Kemudian bagaimana dengan yang musyrik? Kan? So kita berbuat baik kepada mereka di dunia, tapi kita tak sampai ke tahap minta Allah ampunkan, maksudnya minta untuk akhirat. Bila mak ayah tu tak Islam lah. Itu na'udzubillah. Baik, apa riwayat dia ialah kata-kata Ibn Abbas, tafsiran Ibn Abbas. Kata Imam Al-Bukhari, hadatsana Ishaq qala akhbarana Ali bin Husain qala hadatsani Abi an Yazid an-Nahwi an Ikrimah an Ibn Abbas. Ikrimah ni murid terkenal Ibn Abbas. Sampai Ibn Abbas kata, kalau Ikrimah cakap apa pasal aku, percayalah, semuanya betul. Walaupun Ikrimah dikritik beberapa kesilapan dia, tapi dengan Ibn Abbas tu riwayat dia kuat. Dia kata ayat Quran, imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Maksudnya ayat Quran yang menyatakan bahawa kita disuruh untuk berbuat baik kepada mak dan ayah dan mendoakan mereka. Kan? Macam kita doa lepas sembahyang kan? Tengok yang memang kita doa, Rabbana fil dzulumana wa walidina warhamhum kama rabbana shighara. Asal pada ayat tadi, kama rabbayani shaghira tu, kasihanilah mereka, kasihilah mereka ya Allah sebagai mereka mengasihiku di waktu kecil. So adakah ayat ni apply kepada semua? Maka Ibn Abbas kata ayat tadi telah dimansuhkan soal minta doa kepada mak ayah tadi dengan ayat selepas itu, iaitu maka lin nabi wal ladina amanu ayastaghfirul musyrikin. Tidak patut nabi dan orang beriman untuk beristighfar kepada orang musyrik walaupun mereka orang yang dekat, setelah jelas mereka itu ahli neraka. Itu maksud dia. Jadi umumnya ayat tadi yang menyuruh kita doa, kan, menyuruh kita doa, umum dia ialah suruh kita doa mak ayah dan buat baik. So buat baik tu kekal. Yang doa tu, yang buat baik kekal. Buat baik ini kepada ibu dan ayah sama ada kafir ataupun tidak, sama ada Islam ataupun kafir. Yang soal dibincangkan ialah bolehkah kita berdoa minta Allah ampunkan ibu bapa yang memang kafir? Contohnya minta Allah bagi hidayah, boleh semasa hidup. Lepas mati kafir, adakah kita boleh minta ampun sebagaimana kita minta ampun kepada orang lain? Tak boleh. Tapi soal masa dia hidup, maksudnya kita berbuat baik dan berkata kata-kata yang lembut dan elok. Fala taqul lahum uffin, jangan cakap bahasa bunyi yang menyebabkan mereka kecil hati. Wala tanharuma, jangan tengking mereka. Wa qul lahum qawlan karima, kata-kata yang karim, yang elok, yang lembut. Jadi sebagai ulama kata kata-kata yang karim ni adalah ibarat seorang hamba maksud pekerja zaman dulu yang buat salah kepada tuan dia. Macam mana hamba tu nak cakap dengan tuan dia?
Hamba ni pekerja, ni bos dia. Ataupun tuan dia hamba. Kemudian dia buat silap pula dekat tuan dia. Maka ketika dia nak minta maaf tu, macam mana dia cakap dengan tuan dia? Itu cara bercakap. Sebagai tahap tu. Susah kan? Kadang-kadang entah nak cakap pun, kita pun kadang-kadang orang kata apa, bercakap tu kadang-kadang tak menjaga tone, tak menjaga tinggi rendah. So kita alhamdulillah mak ayah kita sentiasa doakan kita walau macam mana kita silap, kan. Itu kadang-kadang bila kita minta macam orang yang nak interview ke, nak exam ke, nak apa, dia kata kat mak doa banyak-banyak. Mak jawab apa? Mak memang tak pernah tinggal doa untuk hang. Jadi saja kita minta sebagai adab. Sedangkan mak ayah ni sentiasa doa. Dia yang kita bimbang ni apa? Kita bimbang, na'udzubillah, mak ayah ingat pada anak, anak tak ingat pada mak ayah dalam doa. Itu maksud dia. Baik. So kita berhenti sini, insya-Allah akan datang kita akan masuk bab 13 yang pelengkap dia, iaitu berbuat baik kepada ibu bapa yang musyrik. Macam mana Islam tidak memutuskan hubungan antara anak dan ibu bapa walaupun kafir. Jadi kita akan lihat nanti akan datang hadis ke-24, kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang cerita dia dengan mak dia. Dan ini berlaku banyak di zaman sahabat. Sedih bila mak ayah tak masuk Islam. Dan ada yang sedih ayah dia musuh Islam dan anak dia sahabat Nabi yang baik. Jadi anak dia sedih kerana ayah dia, kerana mak dia dan sebagainya. Jadi ini kita panggil dugaan kepada para sahabat. Mungkin kita jarang jumpa di zaman-zaman yang lain, tapi ada kes yang macam tu. Jadi bila ada kes macam tu, Imam Bukhari buat bab kena juga buat baik kepada ibu bapa yang musyrik, tapi dengan cara yang tertentu, dan tak pula sampai ke tahap tadi menganggap dia sama macam orang beriman dan mendoakan dia seperti sampai di akhirat dan sebagainya. Baik, wallahu a'lam. Kita berhenti situ. InsyaAllah kita berhenti pada bab ke-12. Datang kita akan sambung bab 13 hadis ke-24 kitab Al-Adabul Mufrad. Terima kasih kepada yang mengikuti, terima kasih kepada yang hadir. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.